Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk fizik tingkatan 5 KSSM, bab 3 elektrik dengan subtopik 3.3, daya gerak elektrik dan beza keupayaan, kita akan fokus tentang menerangkan daya gerak elektrik dan juga menerangkan rintangan dalaman. Jom mari kita lihat apakah dia daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik atau singkatannya kita boleh panggil sebagai DGE. Okey, dan simbolnya ialah seperti ini, seperti mana E besar. Okey, dan definisinya ialah tenaga yang dibekalkan atau juga kerja yang dilakukan. Kita tahu ya, tenaga dan kerja ini adalah sama. Kerana untuk melakukan kerja, kita perlukan tenaga. Dan kedua-duanya adalah dalam unit SI unit yang sama, iaitu Joule. Okey. Dan tenaga dan kerja ini dilakukan oleh satu sumber elektrik. Jadi keyword di sini adalah sumber elektrik. Untuk menggerakkan satu kolom charge dalam 1 liter yang lengkap. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini ya, definisi bagi DGE ini adalah hampir sama dengan definisi beza keupayaan. Tetapi yang membezakan kedua-duanya di sini ya, iaitu sumber elektrik dan juga pada liter lengkap. Okey, maaf, lengkap. Jadi kedua-dua inilah yang membezakan DGE dan beza keupayaan. Nanti kita akan lihat ya. Okey, apakah dia maksud sumber elektrik ini? Okey, tenaga yang dibekalkan atau pekerjaan dilakukan oleh sumber elektrik. Jadi, ini adalah beberapa contoh sumber elektrik yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita juga. Iaitu yang pertama ialah akumulator, yang kita sebut ya sebagai akumulator acid plumber. Okay, ini kita biasa lihat pada dalam kereta. Okay, pada kereta. Okay, yang seterusnya yang sering kali kita pakai untuk jam kita, jam dinding ataupun remote control, iaitu sel kering. Okay, kita pun sedia maklum bahawa sel kering ini ada yang kita boleh cas semula, ada yang tidak boleh. Okey, dan seterusnya yang ini adalah bateri yang biasa juga kita lihat, iaitu bateri handphone kita. Okey, iaitu kita sebut sebagai bateri ion lithium. Okey, lithium. Jadi ini adalah contoh-contoh sumber elektrik yang mana akan mempunyai tenaga yang dibekalkan ya, yang dibekalkan oleh sumber elektrik ini untuk menggerakkan satu kolom charge bagi 1 liter yang lengkap, dan itulah dia DGE. Jadi DGE ini fokus kepada sumber elektrik. Jadi daripada definisi yang kita dah pelajari tadi, iaitu tenaga atau pekerja yang dilakukan untuk gerakkan satu kolom charge ini, okey, oleh satu sumber elektrik ini. Jadi kita boleh bina satu formula yang lengkap dan jelas ya. Okey, so kita mulakan dengan daya gerak elektrik. Okey, sama dengan tenaga ataupun juga kerja. Jadi cikgu gunakan di sini tenaga, iaitu E besar. Energy, okey, tenaga yang dibekalkan untuk gerakkan satu kolom charge. Jadi untuk gerakkan satu kolom charge di sini adalah charge. Jadi inilah dia formulanya, tenaga dan juga charge. E per Q. Jom kita dapatlah daya gerak elektrik. Jadi di sini untuk menerangkan dengan lebih jelas, ini adalah simbol bagi DGE. E adalah untuk tenaga ataupun juga kerja. Kenapa kita sering kali kaitkan tenaga dengan kerja? Okay, seperti mana yang kita dah tahu, biasanya nilai E adalah sama dengan nilai W. Okey, dan seterusnya ialah Q, iaitu jumlah charge Q. Okey, jadi lengkaplah formula untuk daya gerak elektrik. Dan cikgu nak share di sini
daya gerak elektrik ini sebenarnya adalah tidak sama ya bagi setiap bateri ataupun sel-sel kering yang lain. Okey, contohnya kita ada bateri AAA, kita ada bateri AA. Okey, dan juga contoh-contoh bateri yang lebih besar seperti mana yang cikgu sharekan di sini. Contoh di sini, kalau anda dapat lihat, ini mempunyai 1.5 volt. Bateri bulat yang besar, yang gemuk tu. Okey, sementara yang bateri segi 4, okey, biasanya ada 9 volt. Jadi beza di sini 1.5 dan 9 volt. Okey. Dan bagaimana pula dengan SI unit? Okey, seperti mana yang cikgu dah sharekan kat sini. Volt kan? Okey, jadi macam mana kita boleh dapat volt? Kita gunakan formula yang sama. Jadi cikgu akan sharekan dengan anda di sini. Okey. Jadi jika cikgu gunakan pen yang berwarna lain supaya nampak beza. Jadi tenaga ialah dalam unit joule. Okey, sementara charge ini dalam unit coulomb. Jadi kita akan dapat J. Okey, ini unit ya. Okey, jadi kita akan dapat JC negatif 1. Dan seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini dalam subtopik beza keupayaan, JC negatif 1 ini adalah bersamaan dengan volt. Jika anda menghitung dan anda dapat nilai JC negatif 1, maka anda boleh tukarkannya kepada volt. Jadi SI unit untuk daya gerak elektrik adalah volt. Ataupun singkatannya ialah V besar. Okey, sama. Cikgu hendak membuat perbandingan antara DGE dan beza keupayaan. Okey, mari kita lihat sama-sama ya. Okey, DGE simbolnya ialah ni. Sementara beza keupayaan adalah V besar. Unit bagi DGE ialah volt. Sementara bagi beza keupayaan juga adalah sama, iaitu volt. Okey, setakat ini simbol sahajalah yang berbeza. Okey, kemudian mari kita lihat definisinya. Untuk definisi, kedua-duanya adalah tenaga atau kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom charge. Okey, tetapi yang membezakan kedua-duanya adalah jika daya gerak elektrik ianya fokus kepada seluruh litar yang lengkap, bermaksud daripada positif ke negatif itu. Okey, jadi keseluruhan kerja yang digerakkan untuk satu litar lengkap itu adalah daya gerak elektrik. Sementara bagi beza keupayaan, ia hanya fokus kepada satu titik ke titik yang lain sahaja. Seperti mana yang kita tahu, jika voltmeter itu diletakkan di antara satu dawai konstantan, okay, for example, maka ia akan fokus di sini sahaja. Sedangkan bagi daya gerak elektrik, ia terlibat, termasuk daripada seluruh litar, daripada sel sehinggalah ke terminal negatif sel tersebut, daripada terminal positif ke negatif. Tetapi kalau beza keupayaan hanya fokus di titik mula dan akhir sambungan bagi voltmeter tersebut. Dan satu lagi yang membezakannya ialah ini hanya fokus kepada kerja untuk carry, untuk bawa satu kolom cas sahaja. Tetapi ini adalah kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik itu. Oleh bateri itu. Ataupun sel kering, bateri lithium, ataupun akumulator dan sebagainya. Jadi cikgu nak share pula bagaimana. Baik, dan seterusnya cikgu nak sharekan penerangan bagi DGE dan beza keupayaan dalam bentuk gambar wajah. Dan ini adalah gambar wajah litar bagi membezakan kedua-duanya. Kita lihat dulu gambar wajah litar bagi daya gerak elektrik. Cikgu tukis sel kering. Satu terminal positif dan satu lagi negatif. Bersambung dengan mentol. Dan seterusnya switch ini dalam keadaan terbuka. Apabila dalam keadaan terbuka, maka tiada arus yang mengalir di sini. Maka mentol tidak menyala.
Jadi jika anda letakkan voltmeter daripada sini ke sini ya, untuk dapatkan berapakah bacaan voltmeter bagi sel kering ini, maka ia hanya akan fokus kepada sel kering ini sahaja, kerana litar ini dalam keadaan tertutup, maka tidak ada arus yang merentasi mentol ini. Jadi tidak ada bacaan untuk beza keupayaan yang melintasi ataupun kerja yang dilakukan untuk carry charge melalui atau merentasi mentol. Jadi hanya fokus kepada sel kering sahaja. Jadi kita dapat bacaan sebenar berapakah volt bagi sel kering ini. Jadi inilah dia kaedah untuk menghitung daya gerak elektrik. Berbeza dengan litar yang kedua, yang mana untuk menghitung beza keupayaan. Okey, jadi apabila suis dalam keadaan tertutup, maka arus akan mengalir. Kita nak ulang ya, arus akan mengalir melalui mentol sehinggalah ke terminal negatif. Jadi pada ketika ini ada voltan ataupun beza keupayaan yang digunakan daripada sel ini untuk menggerakkan charge daripada merentasi mentol. Okey, jadi yang tinggal di sini hanyalah yang tidak digunakan untuk carry satu kolom charge merentasi mentol sehinggalah mentol ini menyala. Okey, jadi yang tinggal itu hanyalah yang diukur oleh voltmeter. Okey, jadi voltmeter hanya mengukur yang tinggal sahaja yang tidak digunakan untuk menggerakkan charge merentasi mentol. Tapi di sini disebabkan arus tidak mengalir, jadi mentol juga tidak menyala, maka kerja untuk membawa charge merentasi mentol itu tidak ada. Okey, jadi semuanya berkumpul sepenuhnya di sini, di sumber elektrik. Masih lagi berada di sumber elektrik kerana litar kosong. Jadi voltmeter ini mengukur keseluruhan yang ada pada sel kering ini. Okey, jadi kita dapat daya gerak elektrik fokus kepada sumber elektrik sahaja, manakala beza keupayaan ini ialah daripada satu titik ke satu titik. Ya, betul. Tetapi sekarang ini apabila dah ada voltan yang mengalir melalui mentol ini, maka yang tinggal ini sahajalah balance. Balance sahajalah yang diukur oleh voltmeter ini. Jadi secara tidak langsung ini akan mengukur, kita dapat mengukur berapakah beza keupayaan yang juga merentasi mentol. Jadi untuk perbezaan kedua-dua litar ini ya, dalam keadaan suis terbuka, maka tiada arus mengalir, elektrik yang mengalir dalam litar. Manakala jika dalam keadaan suis tertutup, jadi terminal positif dan negatif ini bersambung lengkap, maka ada arus yang mengalir. Sebab itulah mentol ini menyala. Jadi bacaan voltmeter pada ketika ini, iaitu dalam keadaan suis terbuka tidak ada arus yang mengalir, maka bacaan voltmeter dalam litar terbuka ini adalah sama dengan daya gerak elektrik. Jadi samalah bacaannya. Ataupun kita boleh gunakan simbol ni. Sama ya. Tapi bacaan voltmeter dalam litar tertutup adalah sama dengan beza keupayaan ataupun simbolnya V yang merentasi mentol. Jadi penerangan ringkas yang cikgu nak tambah bagi daya gerak elektrik untuk anda benar-benar memahaminya ialah daya gerak elektrik ini fokus kepada sumber elektrik itu sendiri, iaitu bateri, sel kering dan sebagainya lah, sumber-sumber elektrik. Tetapi jika beza keupayaan difokus kepada beban elektrik. Jika kita letak kat sini mentol lah. Jika kita letak perintang, perintang yang
Contohnya, perintah ialah seperti ini. Jadi perintah inilah yang kita ukur untuk beza keupayaan. Berapa banyakkah beza keupayaan yang mengalir melalui perintah itu. Iaitu beban elektrik. Dan satu lagi yang membezakan kedua-duanya adalah daya gerak elektrik adalah tenaga yang dibekalkan. Kerana cikgu cakap tadi dia datang daripada sumber. Jadi sumber fungsinya adalah membekalkan tenaga. Jadi bekal yang dibekalkan. Sementara bagi beza keupayaan, dia adalah tenaga yang dihasilkan oleh sumber elektrik dan digunakan. Digunakan itu maksudnya ialah seperti mana kita menyalakan mentol ataupun perintah itu sendiri ada beza keupayaan yang merentasinya. Jadi inilah dia perbezaan antara daya gerak elektrik dan beza keupayaan. Walaupun kedua-duanya mempunyai SI unit yang sama iaitu volt, tetapi dianya ialah dua benda yang sangat berbeza. Jadi ini adalah simple eksperimen ataupun aktiviti yang anda boleh lakukan untuk membandingkan DGE, daya gerak elektrik dan juga beza keupayaan. Jadi anda boleh sambungkan buat litar. Kita letak sel kering, mentol, Swiss dan juga volt. Kita sambungkan voltmeter untuk mengukur volt bagi sel kering ataupun sumber elektrik. Dalam keadaan litar terbuka, ini litar terbuka ya. Dan ini adalah litar tertutup. Cikgu tulis kat sini terbuka. Terbuka ini maksudnya Swiss ini terbuka. Jadi dia litar dia tak bersambung ya. Jadi arus tidak ada mengalir sebab terputus di sini. Tetapi ini pula adalah litar tertutup macam yang cikgu terangkan tadi. Jadi Swiss ini tutup, maka litar ini bersambung, maka arus boleh mengalir daripada positif ke negatif. Jadi kita lihat pemerhatian pada mentol. Untuk litar yang terbuka ini mentol tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Kerana litar ini macam cikgu cakap tadi lah, litar ini terputus, maka arus tidak ada, jadi tidak menyala langsung. Berbeza dengan litar tertutup, mentol akan menyala dengan cerahnya. Macam mana pula bacaan voltmeter? Disebabkan cikgu tak buat, jadi kita hanya boleh ramalkan. Sebenarnya bacaan voltmeter bagi yang terbuka ini disebabkan litar ini terputus, maka bacaan di sini akan lebih tinggi. Sebab dia tak mengalir pun ke mentol. Fokus di sini sahaja. Jadi bacaannya adalah lebih tinggi berbanding dengan litar yang tertutup ini, yang mana litar ini ada arus yang mengalir. Jadi ada voltan yang dibekalkan kepada mentol ini. Maka oleh itu di sini hanya tinggal sedikit sahaja. Maka bacaan voltmeter akan berkurang. Jadi kita dapat lihat di sini DGE adalah sumber. Berapakah volt bagi sumber tersebut? Jadi untuk litar terbuka kita hanya fokus kepada sini saja, iaitu sesuailah untuk kita menghitung daya gerak elektrik ini, iaitu DGE, berbanding dengan yang telah pun tertutup. Jadi arus mengalir melalui mentol, maka voltmeter itu sebenarnya mengukur beza keupayaan sahaja. Jadi ini nampak jelaslah di sini. Bagaimana litar terbuka dan litar tertutup. Baik, sekarang kita akan fokuskan tentang apakah dia rintangan dalam. Rintangan dalam ini simbolnya ialah R kecil sahaja. Huruf R tapi kecil, small letter. Dan SI unitnya ialah sama seperti mana perintah biasa, iaitu ohm. Jadi kita akan lihat apakah dia rintangan dalam ini yang sebenarnya. Kita lihat contoh dahulu, gambar bagi sebuah bateri. Yang mana di dalam bateri kita ada berapakah voltnya, seperti mana yang cikgu dah pernah kongsikan tadi. Sama ada 1.5 volt, 1.2 volt atau 9 volt. Dan itu adalah DGE.
Okey. Dan di dalam setiap bateri ataupun cyclewing, kita ada satu wintangan di dalamnya yang kita sebut sebagai wintangan dalam. Di dalam cyclewing, maka wintangan dalam. Okey, mudah nak ingat kan? Kemudian, kedua-dua ini jika kita sambungkan dengan perwintang ataupun juga voltmeter, maka ia akan mengalir ke arus elektrik akan mengalir melalui satu liter lengkap ya. Jadi ini adalah I, iaitu arus. Dan R ini pula adalah wintangan berkesan. Okey. Jika ada 2 atau 3, jadi itu adalah wintangan berkesan. Jadi kat sini adalah perwintang lah satu. Dan ini adalah bacaan voltmeter yang mana kita juga kenali sebagai beza keupayaan, iaitu berapakah kerja untuk carry, untuk bawa satu kolom charge daripada satu titik ke satu titik. Okey. Jadi untuk ini daya gerak elektrik, inilah dia daya gerak elektrik pada bateri itu. Kemudian arus elektrik adalah I, iaitu arus yang mengalir sepanjang liter ini. Manakala beza keupayaan adalah yang merentasi perwintang, mentol dan sebagainya. Iaitu bacaan voltmeter ya. Kemudian wintangan adalah R ini. Okey, pada beban elektrik, dan juga wintangan dalaman di sini, iaitu di dalam wintangan di dalam bateri itu sahaja, iaitu R kecil. Itulah yang membezakan antara R besar dengan R kecil. R besar ni mungkin mentol, mungkin perwintang dan sebagainya. Okey, jadi apakah definisi wintangan dalam? Wintangan dalam ini disebabkan sebenarnya disebabkan oleh bahan elektrolit. Nanti kita akan lihat ya, apakah dia bahan elektrolit tersebut. Okey, so kita fokus di sini. Di dalam sel kering tersebut. Jadi ada bahan elektrolit dalam sel kering ini yang sebenarnya menjadi wintangan. Okey. Jadi apakah dia yang maksudnya sebagai wintangan itu? Iaitu kehilangan tenaga haba tapi daripada dalam sel kering tersebut. Kerana yang mana kehilangan ini berlaku kerana apabila hendak membuat kerja bagi bawa satu kolom charge. Okey, kerja untuk bawa gerakkan satu kolom charge itu digunakan untuk menentang. Okey, ini yang sebenarnya yang menghasilkan wintangan dalam ini. Okey, kerana hendak menentang wintangan di dalam sel itu, iaitu sel wintangan dalam sel kering. Okey, bagi sel kering. Jadi kerana penambahan kerja untuk menentang R kecil dalam sel kering ini, maka akan menyebabkan kehilangan tenaga haba. Dan itulah dia wintangan dalam. Okey, maka di sini kita dapat lihat ya, sebenarnya beza keupayaan mementasi terminal sel kering ini sebenarnya adalah lebih rendah nilainya daripada nilai DGE. Okey, bagi 1 liter yang lengkap. Liter lengkap ni maksudnya ialah apabila ada arus yang mengalir. Bermaksud dalam keadaan liter itu, suis liter itu tertutup. Okey, sebab bila tertutup saja arus akan mengalir. Jadi pada ketika itu ya, jadi bacaan beza keupayaan merentasi terminal itu sebenarnya adalah lebih rendah daripada E kerana ada wintangan dalaman. Jadi persoalannya apakah dia bahan elektrolit yang kita sebutkan tadi yang menyebabkan ada wintangan dalam sel kering itu? Okey, yang menyebabkan tenaga haba hilang dan menyebabkan arus beza keupayaan yang merentas perwintang pun berkurang. Okey, apakah dia sebenarnya wintangan dalam ni? Okey, apakah dia bahan elektrolit ni yang dikatakan penyebab wintangan dalaman ini wujud di dalam sel kering? Okey, dan ini adalah kekuatan rentas bagi sel kering. Okey, dan kita tahu sedia maklum ya, ini adalah penutup logam di bahagian atas dan di tengah-tengah ni adalah rod karbon. Okey, dan diliputi oleh zinc dan ada pemisah antara dua bahan yang kita sebut sebagai ammonium klorida
yang memenuhi bahagian yang cikgu logikkan dengan pink ini. Okey? Dan inilah yang kita katakan sebagai elektrolit. Bahan elektrolit tadi yang menyebabkan terhasilnya bintangan di dalam bateri ini yang kita kenali sebagai bintangan dalaman. Okey. So, bintangan dalam ini sebenarnya berbeza ya mengikut jenama bateri-bateri yang ada di pasaran. Jadi sebenarnya untuk kualiti yang lebih baik, okey, maka bateri yang bahan elektrolitnya adalah lebih rendah dan menghasilkan bintangan dalam yang lebih rendah itu adalah yang lebih baik kerana kita hendak mengelakkan kehilangan tenaga yang diambil semata-mata untuk menentang bintangan di dalam ini. Okey? Dan inilah dia bahan elektrolit tersebut. Okey, jadi ini adalah lita, gambar wajah lita yang boleh menerangkan kepada anda tentang kewujudan bintangan dalaman. Okey, kita lihat di sini ya. Ini adalah daya gerak elektrik, iaitu volt bagi sumber elektrik kita, iaitu sel kering. Okey, tetapi di dalam sel kering ini ada bintangan, yang itu bintangan dalam hasil daripada bahan elektrolit itu. Maka kita letakkan simbol per bintang, tetapi dalam R kecil lah. Ini menandakan ini adalah bintangan dalam. Tapi gambar wajah ini adalah per bintang. Maksudnya per bintang ni khas di dalam bateri saja. Okey? Jadi kalau nampak simbol macam ni, ada per bintang sebelah dengan sel kering, maka ini adalah bintangan dalam. Okey. Kemudian kita sambungkan dengan dawai penyambung melalui perbintang yang kita gunakan, iaitu any perbintang yang kita gunakan, mentol ataupun perbintang biasa. Okey. Dan seterusnya sehinggalah ke terminal negatif dia. Dan di tengah-tengah ni kita sambung dengan voltmeter. Maka kita boleh nampak jelas apabila lita ini lengkap dalam keadaan switch tertutup, maka ada arus yang mengalir. Okey. Dah settle. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak memahamkan formula yang berkaitan dengan daya gerak elektrik. Tadi kita dah belajar ya formula pertama tadi, iaitu daya gerak elektrik adalah tenaga bahagi dengan charge. Kerana dia bermaksud tenaga yang digunakan ataupun kerja juga yang dihasilkan, kerja yang digunakan, okey, untuk membawa satu kolom charge, okey, oleh sumber elektrik, oleh satu sumber elektrik dalam satu lita yang lengkap. Okey, jadi ini adalah formula yang pertama kita belajar pada awal video tadi. Okey. Dan ini adalah formula yang seterusnya kita akan belajar, iaitu beza keupayaan merentasi sel, iaitu dalam keadaan tiada arus yang mengalir. Okey, yang merentasi sel inilah beza keupayaan yang merentasi sel. Okey, dalam keadaan arus tidak mengalir, maksudnya sepenuhnya ada dekat sini je, tak bergerak pun. Maka beza keupayaan di sini yang kita kenali sebagai daya gerak elektrik, iaitu DGE. Okey, dia adalah sama, DGE ini iaitu keseluruhan dia sebelum switch dibuka. Okey, jadi adalah sama dengan apabila kita tutup switch dan lita ini berfungsi, lita ini on, maka kita tahu ada pengaliran kat sini, arus. Jadi pada waktu arus mengalir ini, beza keupayaan merentasi bintangan luar. Bintangan luar ialah di sinilah. Sebarang perbintang ataupun mentol ataupun apa sahaja beban elektrik yang kita gunakan di sini, ini yang kita kenali sebagai bintangan luar. Okey, jadi beza keupayaan yang merentasi any bintangan luar ini kita sebut sebagai beza keupayaan yang mana simbolnya adalah V besar. Okey, dan V besar ini bila kita tambahkan dengan beza keupayaan merentasi bintangan dalam, sebab dalam ni pun ada bintangan, maka juga ada V kecil di sini. Okey, tapi fokus kepada bintangan dalam di dalam sel. Jadi apabila kita dah ada ini,
Okey, jadi daripada formula ini, daripada formula ini kita dapat lihat je gabungan antara beza keupayaan daripada bintangan luar dan juga bintangan dalam apabila sebaik saja litar ini di-on-kan, switch ditutup. Okey, litar on, barulah hasil tambah kedua-dua ni kita akan dapat sama banyak dengan beza keupayaan melintasi sel kering ini jika litar itu dalam keadaan tertutup dan yang mana arus tak mengalir apa-apa pun. Okey, maksudnya daripada awalnya. Okey, ini adalah awal lah. Awal di dalam sel, sumber dia. Okey, jadi ia pecah kepada dua. Satu, dia pecah kepada bintangan luar, beza keupayaan untuk bintangan luar. Dan satu lagi, beza keupayaan di dalam bintangan sel kering itu sendiri. Okey, jadi disebabkan dah dapat satu formula. Jadi daripada formula ini cikgu nak kita terbitkan. Okay, cikgu salin formula yang ini. Okay, yang mana beza DGE adalah sama dengan beza keupayaan melintasi bintangan luar. Okay, dan yang mana kita tambahkan dengan cikgu bezakan dengan V kecil ya, iaitu beza keupayaan melintasi bintangan dalam bateri. Maka okay, kita pun dah sedia maklum sebelum ni kita dah pernah belajar formula V sama dengan IR, okay, iaitu hukum Ohm kan. Okay, jadi dengan ini kita tahu yang untuk dapatkan beza keupayaan, arus mesti didarabkan dengan bintangan, sebarang bintangan. Okay, jadi di sini cikgu nak kita terbitkan satu formula yang mana beza keupayaan DGE adalah sama dengan beza keupayaan bintangan luar kita tambahkan dengan ini beza keupayaan bintangan dalam. Okey, so kita boleh masukkan formula ini ya. Okey, bintangan dalam iaitu I, arus yang mengalir. Sama je arus yang mengalir. Tetapi yang ini bintangan dalam. Jadi kita gunakan R kecil. R besar ni digantikan dengan R kecil bermaksud bintangan di dalam sel kering itu. Okey, jadi kita dapatlah formula ini. Okey. Okey. Jadi dengan formula ini kita boleh dapatkan bacaan bagi kita sebut sebagai susutan voltan. Okey, susutan voltan. Apakah dia susutan voltan ini? Susutan voltan, okey, kita nama susutkan. Susut ni maksudnya hilang kan, dah kehilangan. Jadi sepatutnya DGE sepenuhnya ini mestilah mengalir ke beza keupayaannya melalui mentol atau perbintang. Tetapi diambil sedikit oleh bintangan di dalam sel itu sendiri. Okey, akibat ada bintangan dalam, maka kita anggap dia sebagai kehilangan tenaga haba di situ untuk menentang bintangan dalam ini. Maka oleh itu kita gunakan istilah susutan. Voltan itu telah bersusut. Jadi kerana itu yang menyebabkan susutan ini adalah IR. Okey, iaitu bintangan beza keupayaan voltan pada bintangan dalam sel kering. Jadi inilah dia. Jadi macam mana kita nak dapatkan IR ni? Jadi kita pindahkan V ini ke belah sini. So nak pindahkan V kita akan tolak lah kan. So kita akan dapat ni lah. IR sama dengan beza keupayaan tolak V. Okay. So ini nah formula bagi susutan voltan. DGE tolak beza keupayaan melintasi perbintang, mentol dan sebagainya. Iaitu bintangan luar. Mudah saja. Okey, selain daripada ini ya, cikgu juga nak share dengan anda formula yang kita boleh terbitkan. Okey, beza keupayaan sama dengan V besar tambah dengan I, R kecil iaitu bintangan. Okey, kita juga boleh tukar dengan menggunakan ini. Kita boleh tukar V ini kepada I, R besar. Okey, iaitu what is R besar? Iaitu berapakah bintangan berkesan dalam litar ini. Tak kisahlah bersiri ke, selawi ke ataupun single je. Okey, dan kita tambahkan dengan IR
So ini adalah formula. Another formula yang kita boleh gunakan. Another formula yang kita boleh create lagi, terbitkan lagi ialah I ini kita keluarkan dan kita buat R besar tambah dengan R kecil. Jadi ini juga adalah another formula. Jadi kita boleh dapat banyak formula daripada sini. Okey, ini satu, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Okey, dan ini pula adalah formula bagi susutan voltan. Bendanya sama tapi kita boleh terbitkan dalam banyak bentuk. Okey, boleh gunakan untuk pengiraan, penyelesaian masalah nanti. Okay, macam cikgu cakap tadi ya, bintangan di dalam sel kering atau sebagai sumber elektrik ini yang menyebabkan berlakunya susutan voltan, iaitu voltan itu dah kehilangan sedikit kerana digunakan untuk menentang bintangan dalam, iaitu yang dihasilkan disebabkan oleh bahan elektrolit. Dan bahan macam cikgu cakap juga tadi, setiap jenama, kita ada banyak jenama sel-sel kering yang ada di pasaran. Okey, yang membezakan setiap jenama ini dan tahap ketahanan, sama ada dia tahan lama ataupun tidak, bergantung kepada bahan elektrolit itu sendiri yang digunakan dalam jenama tersebut. Okey, contohnya ialah kalau ini adalah jenama A dan jenama B. Okey, cikgu tak share lah jenama yang sebenar. Okey, dan contoh lain juga adalah contohnya bateri akali for example. Okey, dan juga mungkin bateri macam tadi, iaitu bateri zinc carbon yang biasa. Okey, kedua-dua ini juga adalah berbeza kerana menggunakan bahan elektrolit yang berbeza. Okey, cikgu letaklah, katakanlah jenama A ini menggunakan bahan elektrolit lain, iaitu katakanlah kalium, menggunakan bahan elektrolit kalium hidroksida for example. Okey, akali ini biasanya menggunakan kalium hidroksida. Okey, sebagai bahan elektrolitnya. Sementara bagi zinc carbon yang biasa for example, okey, contoh ya, jangan terkeliru dengan gambar ni. Gambar ni hanya cikgu share untuk menunjukkan kepada anda beza dua jenama macam tu, beza dua warna kan. Okey, so jenama B katakanlah kita gunakan ammonia chlorida. Okey, jadi kedua-dua ini mempunyai perbezaan bahan elektrolit. Maka bintangan dalam bagi kedua-dua ini juga adalah berbeza. Okey, jika kita letakkan kedua-dua ni di dalam 1 liter yang seperti ini, tapi kita gantilah, mula-mula kita pakai jenama A, kemudian kita tukar kepada jenama B. Okey, kita letakkan dalam liter, kemudian kita onkan switch dan kita lihat bacaan voltmeter. Kita ambil bacaan voltmeter sebelum switch terbuka, sebelum switch ditutupkan dan selepas switch ditutup. Okey, jadi kemudian kita nak lihat apakah yang akan berlaku. Itu adalah antara eksperimen atau aktiviti yang anda boleh lakukan di sekolah nanti. Okey, untuk jenama A iaitu kita gunakan kalium hidroksida. Yang sebenarnya kalium hidroksida ni dia lebih tahan lama, 2 kali ganda. Ini yang bagusnya. Okey, dia lebih tahan lama, 2 kali ganda daripada ammonia chlorida. Okey, jadi untuk jenama A, untuk bacaan voltmeter sebelum switch ditutup, okey, katakanlah kedua-dua bateri ini menghasilkan, membekalkan DGE yang sama banyak. Katakanlah kedua-duanya adalah 1.2 volt. Okey, ini yang ditulis pada di atas badan kedua-duanya. Maka bacaan voltmeter sebelum switch ditutup adalah sama. Okey, katakanlah 1.2 volt, jadi kedua-duanya akan dapat 1.2 volt. Okey, jadi for example 1.2 volt, ini pun dapat 1.2 volt sebelum switch ditutup. Maksudnya switch terbuka macam ni. Okey, maksudnya arus tidak ada. No arus. Okey, tidak ada arus. Tetapi selepas switch dibuka, maka arus ada mengalir. Okey, arus mengalir. Maka bila arus dah start mengalir, jadi ada beza keupayaan yang melintasi mentol ini dan juga bintangan dalam
sel curving ini. Maka bacaan akan berbeza, berkurang daripada asal. Ini adalah DGE, iaitu asalnya. Manakala ini adalah beza keupayaan. Okey, jadi untuk jenama A dan B disebabkan menggunakan bahan elektrolit yang berbeza, maka bintangan juga adalah berbeza. Okey, jika ini yang kita katakan tahan lebih lama, maka bintangan dalamnya adalah lebih rendah. Okey, berbanding dengan bahan B yang kurang tahan lama, bintangannya adalah lebih tinggi. Bila bintangan dalamnya lebih tinggi, maka tenaga yang hilang adalah lebih banyak, kerana perlukan tenaga yang lebih banyak untuk menentang bintangan yang tinggi. Berbanding dengan bintangan yang rendah, tenaga yang digunakan adalah lebih rendah ataupun sedikit saja untuk menentang, sebab bintangan tak banyak. Maka bacaan voltmeter, bacaan voltmeter untuk ini adalah lebih besar berbanding dengan jenama B. Katakanlah bacaan voltmeter untuk jenama A ini cikgu namakan sebagai VA, beza keupayaan A adalah lebih besar daripada beza keupayaan yang mementasi bintangan bahan jenama B. Bagi mementasi mentol juga. Untuk bateri A dan juga bateri B, A lebih besar. Faham ya? Sebabkan bintangan ini. Maka sesutan voltan yang kita akan dapat hitung juga adalah berbeza. Maka kalau kita nak hitung sesutan voltan, kita kena hitung I, kita kena darabkan dengan R. Jika ini R ini adalah lebih rendah, maka sesutan voltan untuk jenama A juga adalah rendah. Manakala jika bintangannya tinggi di dalam sel ini, maka sesutan voltannya adalah lebih tinggi. Jadi inilah yang menamakan tentang eksperimen ini. Cikgu nak share dengan anda bagaimana kita cuba nak menjawab dua soalan penyelesaian masalah yang melibatkan tentang DGE dan juga bintangan dalam. Kita mulakan dengan soalan pertama kita hari ini. Ada lita, sel kering, dan bersambung dengan voltmeter, ammeter, berbintang dan juga suis yang boleh terbuka dan tertutup. Dalam lita yang ditunjukkan dalam ini, voltmeter ialah sebanyak, bacaan voltmeter adalah sebanyak 6 volt. Dalam keadaan yang ditunjukkan dalam wajah dia cakap. Jadi dalam keadaan wajah suis terbuka. Jadi bacaan voltmeter 6 volt ini adalah DGE. Kerana dalam keadaan suis terbuka, lita off, arus tak mengalir, maka bacaan ini fokus di sini sahaja. Sumber sahaja permulaan, jadi inilah DGE, permulaan. Apabila suis terbuka. Kemudian dia kata S itu ditutup. Bacaan voltmeter menjadi 5.6 volt. Bila dah di-on-kan, maka arus pun mengalir. Ada beza keupayaan mementasi R dan juga beza keupayaan mementasi sel kering ini sendiri. Jadi, apabila dalam keadaan yang dah tertutup ini bukan lagi DGE, tetapi ini adalah beza keupayaan. Dan juga bacaan ammeter. Ammeter adalah arus. Di sinilah ya. Jadi ini adalah I, arus. Jadi cikgu dah labelkan DGE, beza keupayaan, arus. Dan juga soalannya ialah berapakah bintangan dalam R kecil. Ini yang kita nak cari. Jadi kita boleh gunakan formula yang kita ada dekat sini. Jadi bila dia nak cari bintangan dalam, kita boleh gunakan formula, any formula yang ada bintangan dalam. Formula ini boleh, ini semua boleh sebab semuanya ada bintangan dalam. Jadi cikgu nak gunakan formula yang nombor 1 ni lah. Iaitu formula sesutan voltan, sama kan? Jadi cikgu salin ya. Di sini. DGE sama dengan beza keupayaan tambah dengan arus dan bintangan dalam. Kemudian kita ketikkan
Okay, cikgu nak masukkan saja apa yang cikgu dah bulat-bulatkan tadi. Okay, itu yang mudahnya kalau anda dah bulat-bulat satu petua, untuk mudah dan cepat dan tidak silap, anda bulatkan dan tulis simbol. Okay, kemudian E ini nanti anda boleh gunakan, masukkan nilai dia iaitu 6.0 volt. Kemudian V di sini beza keupayaan adalah 5.6 volt. Kita tambahkan dengan I ini 0.5 ampere dan kita nak cari R, cikgu kurungkan. R kecil iaitu bintangan dalam. Okey, mudah kan? Okey, kemudian kita settlekan di sini dahulu. Jadi cikgu buat 0.5 ampere ini cikgu kekalkan. Okey, di sini kita tolak. Jadi 6.0 volt kita tolak dengan 5.6 volt. So kita dapat 0.4 volt. Di sini nak cari bintangan dalam, kita pindahkan 0.5 ni ke bawah. Jadi 0.5 ampere. Kemudian kita ambil kalkulator kita. Okey. Oops. Okey, kita ambil kalkulator dan kita hitung 0.4. 0.4 bahagi dengan 0.5. Kita dapat 0.8. 0.8 VA negatif 1. Okey, dan VA negatif 1 ini adalah bersamaan dengan ohm. So, ini adalah jawapan bagi bintangan dalam. Bagi sel kering ini, mudah saja. Okey, seterusnya adalah soalan yang kedua. Okey, melibatkan DGE. Kat sini dia dah bagi siap-siap. Jadi, kita tulis simbol supaya lebih mudah. Okey, kemudian ini adalah bintangan dalam. Cikgu bulatkan 1 ohm iaitu R kecil. Yang kita nak cari adalah beza keupayaan merentasi perintang, iaitu perintang yang mana 4 ohm. Okey, dan ini yang kita nak cari. Jadi untuk cari beza keupayaan merentasi perintang ini sahaja, okey, maka kita kena gunakan formula V sama dengan IR. Okey, ini adalah formula untuk dapatkan beza keupayaan bagi perintang yang 4 ohm tadi. Okey, tapi persoalannya ialah kita nak hitung, kita tak ada bilangan arus. Kita tak tahu kuantiti arus kan. R ni kita dah tahu dah iaitu 4 ohm. Jadi sekarang ini kita perlu cari I. Okey, menggunakan DGE dan juga bintangan dalam yang ada. Jadi kita boleh gunakan formula ini untuk dapatkan I. Jadi ini yang ketiga, ini yang paling sesuai sebab kita ada E. Okey, dan kita ada R kecil yang boleh membantu. Okey, kita juga ada R besar dan kita nak cari I tanpa V sebab kita nak cari V akhirnya. Okey, jadi kita gunakan formula ini. Jadi untuk dapatkan I ni dalam formula V equals to IR, kita perlu hitung I dahulu. Jadi cikgu akan tunjuk ke anda bagaimana kita nak cari I menggunakan formula DGE dan bintangan dalam ini. Okey, so cikgu salin. Kemudian kita masukkan apa yang ada. Okey, 6 volt, maaf. Dan kita nak cari I. Untuk R besar kita ada 4 ohm. Dan untuk R kecil kita ada 1 ohm. Okey, jadi total di sini ialah 5 ohm. Bintangan luar dicampurkan dengan bintangan dalam. Okey, jadi arus keseluruhan di dalam lita ini yang mengalir ini, okey, ialah 6 volt kita bahagikan dengan 5 ohm. Okey, jadi kita akan ambil kalkulator kita. Okey, 6 bahagi dengan 5, jadi kita dapat 1.2. Jadi kat sini 1.2 V ohm negatif 1. So bersamaan dengan ampere lah. Okey, so ini adalah 1.2 ampere. Jadi kita dah dapat nilai arus yang mengalir pada keseluruhan lita. Okey, arus ini sama pada keseluruhan lita yang lengkap. Jadi sama ada bintangan dalaman ke pada bintangan luar ke adalah sama. Okey, kita boleh masukkan saja 1.2 ini. 1.2 ampere ini. Dah, so kita boleh hitung beza keupayaan yang merentasi perbintang ini sahaja.
Okey, jadi cikgu jawab 1.2 darab 4. So, kita dapat 4.8. Ohm. Okey, ampere dan ohm. Okey, sama dengan volt. So, ini adalah beza keupayaan yang merentasi perbintang ini. Dah siap. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Semoga bermanfaat.